Salam sejahtera pelajar-pelajar. Okey, kita jumpa lagi untuk satu lagi subjek. Okey, subjek yang saya nak mempersembahkan sekarang adalah perniagaan. Okey. So nama cikgu, tadi cikgu dah bagi tahu nama cikgu adalah Cikgu Nanda dan saya akan cuba membantu kamu untuk subjek perniagaan juga. Okey. So mula-mula kita tengok kepada tingkatan 4 bab 1. Seperti yang saya explain di subjek sebelum ini, sebenarnya apa yang saya buat untuk subjek perniagaan sama seperti yang subjek yang dahulu saya buat, iaitu saya nak membantu pelajar-pelajar dengan beberapa nota ringkas, okey, berbanding dengan soalan sebab ini pandangan saya, mungkin kamu tidak mempunyai nota ringkas yang cukup sebab kamu tak pergi sekolah lebih kurang 1 tahun, okey. So lebih kurang 1 year, okey, kamu tak pergi sekolah. So I just nak membantu kamu dengan beberapa nota ringkas. Jika kamu tak ada, so kamu boleh dapat benda ni, okey. So first, kita pergi kepada bab pertama kita. Okey, bab pertama kita tingkatan 4, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Tujuan perniagaan, kenapa kita nak buat perniagaan? Ni tujuan. Kenapa kita nak buat perniagaan? Pemilikan perniagaan ni apa, cikgu? Pemilikan perniagaan ni, perniagaan ada beberapa jenis. Seperti pemilikan tunggal. Maksudnya perniagaan dijalankan oleh seorang. Perniagaan secara syarikat. Okey. Perniagaan syarikat adalah perniagaan yang dikendalikan oleh beberapa orang bersama-sama. Okey. Secara koperasi pun ada, secara perkongsian pun ada. Okey. So sekarang kita tengok tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. First, maksud perniagaan. Perniagaan merupakan satu aktiviti urus niaga, jual, beli barang. Jual, beli, barang dan perkhidmatan di antara pembeli dan penjual. Okey, untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Okey, kalau kamu tengok betul-betul ke bawah ni, kita ada konsep asas perniagaan. Dalam konsep asas ni ada 6 perkara you kena belajar. There is a 6 you need to study, ada 6 perkara. So, konsep asas ni ada masanya. Sometimes mereka ubah dia punya ayat. Konsep ni diubah menjadi elemen. Elemen. Okey, elemen perniagaan ataupun konsep asas perniagaan sama. Don't confuse. Okey. Kita tengok ke 6 konsep tersebut. 1, barang dan perkhidmatan. Memang dalam perniagaan ini benda yang first. Mesti ada barang, mesti ada perkhidmatan. Barang dengan perkhidmatan ni bukan sama sebenarnya. Students, dengar sini betul-betul. Barang merupakan benda yang boleh dilihat. Benda yang boleh disentuh. Dia ada bentuk fizikal tau. Macam kereta, macam kita panggil buku, baju. Okey. Ini merupakan barang. Perkhidmatan adalah, in English they call service. Okey. Satu benda yang biasanya kita tak boleh nampak bentuk fizikal dia, tak boleh sentuh, tak boleh lihat. Tetapi memang ada faedah. Memang you ada faedah. You beli tiket nak tengok movie, pergi masuk teater, duduk 3 jam tengok movie. Lepas 3 jam, tak ada benda dia orang bagi. Tapi apa yang dia bagi adalah faedah. Relax your mind. Itulah servis. Okay? So, nombor 2. Memuaskan keperluan dan kehendak. Oh, cikgu. Memuaskan keperluan dan kehendak, cikgu? Yes. Perniagaan punya satu konsep yang utama adalah memuaskan keperluan dan kehendak. Dalam hidup kita, kita kena ada dua-dua. Keperluan dan kehendak. Keperluan adalah benda yang penting untuk kita terus hidup. Wajib kena ada. Kalau tak ada, kita tak boleh hidup. Makanan, pakaian, something like this. Okay? Manakala kehendak adalah sesuatu benda yang kita perlukan untuk hidup dengan selesa. Hidup selesa. Seperti komputer, telefon, mesin basuh dan sebagainya. Telefon tak ada, boleh hidup tak? Boleh, cikgu. Bukan kita mati, boleh. Tapi cuma kalau saya nak bagi pesanan, saya kena pergi rumah dia. So hidup kita ni kurang selesa, tapi boleh hidup. Mesin basuh tak ada, boleh cuci pakaian, boleh, cikgu. Tak ada masalah. Tapi lambatlah. Nanti mak marah, bapa marah, satu family gaduh. Okay? So ini nombor 2. Nombor 3. Okay. Pertukaran nilai. Dalam aspek ketiga, kita ada pertukaran nilai. Pertukaran nilai ini apa, cikgu? Kalau kita ada aktiviti jual beli, kita harus menggunakan satu komoditi. Okey, itulah wang.
So dia bagi barang, saya kena bagi dia apa? Wang. So wang itu adalah pertukaran nilai. Okey? Lepas tu kita ada keuntungan perniagaan, kita ada penjual dengan pembeli, kita ada kontrak perniagaan. So semua 6 elemen inilah kita panggil sebagai konsep asas perniagaan. First belajar benda ni. Okey? Next slide please. Okey. Tadi I bagi tahu kamu bentuk pemilikan perniagaan. Oh, perniagaan ni ada beberapa jenis, beberapa bentuk. Saya pilih 2. Tunggal dengan syarikat. Tunggal dengan syarikat. Cikgu pilih 2. Tunggal ni macam you orang memulakan sesuatu perniagaan secara sendiri. Syarikat ini kamu dengan beberapa orang join together memulakan sesuatu perniagaan. So tunggal dengan syarikat. So ini 2 benda yang you kena tahu dekat sini. Okey. Dekat slide ni, I dah bagi segala-galanya dengan complete. You boleh tengok slide saya ni. First, kat sini dulu. I bagi maksud, I bagi ciri, I bagi kelebihan, I bagi kekurangan. Saya bagi ke semua 4 benda ni untuk milikan tunggal. Kamu tengok maksud milikan tunggal. Dimiliki dan dikawal oleh seorang individu. Dimiliki dan dikawal oleh seorang individu. 2. Ciri-ciri dia. Oh, bermatlamat menjana keuntungan. Modal perniagaan daripada simpanan peribadi. Sebenarnya untuk aktiviti milikan tunggal, sebenarnya duit itu, duit nak buat bisnes, duit nak mulakan bisnes, datang secara sendiri. Datang secara sendiri. Okey. Okey, next. Kelebihan dengan kekurangan. Okey. Perniagaan milikan tunggal ada kelebihan, ada kekurangan. First, I pergi kelebihan dulu. Kelebihan dia 1, memang mudah ditubuhkan. Dia tak ada banyak syarat. Perniagaan milikan tunggal ni mudah ditubuhkan. Dia tak ada banyak syarat. 2, modal pun kecil. Tak payah you kena ada berjuta-juta ringgit nak buat bisnes. Beberapa ribu pun cukup. Modal kecil. Pemilik membuat keputusan dalam ekonomi dia, dalam perniagaan dia. Ini yang bagus. Kalau milikan tunggal kamu seorang je, you buat keputusan ekonomi. Tak payah tanya you punya rakan. Tak payah tanya you punya partners kita panggil. Okay? Next. Beban cukai yang rendah. Sebenarnya untuk ekonomi milikan tunggal, beban cukai itu rendah. Dia punya cukai itu taklah tinggi sangat. Tetapi dia juga ada beberapa kekurangan. Apa kekurangan itu, cikgu? Liability adalah tidak terhad. Hutang tidak terhad. Sukar mengembangkan perniagaan sebab you tak ada banyak modal. You cuma ada sikit duit je. Okay? Most important, pemilik tanggung semua rugi. Katakan kamu ada 20,000, kamu buka satu restoran. Sorry lah. Restoran 20,000 mana boleh. Okay? Kamu ada 20,000, kamu buka satu kedai gunting rambut. Tak laku, 1 tahun buat bisnes, tak ada bisnes, kamu rugi. Segala-gala kerugian ditanggung oleh kamu seorang saja. Ini kelemahan dia. Okay? Kita tengok kepada konsep syarikat berhad. Okay? Milikan syarikat. Milikan syarikat biasanya ditubuhkan oleh beberapa orang individu. Beberapa orang individu akan bergabung dan menubuhkan sebuah perniagaan di atas syarikat, nama syarikat. Okey, dia punya ciri-ciri. Okey, biasanya bilangan ahli. Okey, normally syarikat ada 2 jenis dekat sini, guys. Okey, kalau kamu tengok betul-betul, syarikat ada 2 jenis. Okey, you boleh nampak dekat sini, You boleh nampak dekat sini, syarikat ni memang ada 2. Okey, satu ni adalah syarikat sendirian berhad. Okey, syarikat sendirian berhad ni adalah satu. Syarikat awam berhad adalah 2. So kita ada 2 jenis syarikat dekat sini. You kena belajar 2-2 ni betul-betul. Sometimes dalam buku maybe dia punya nota, dia punya ayat tu banyak panjang. So you boleh gunakan benda ni supaya kamu boleh belajar dengan ringkas. Okay? So syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad biasanya 50 orang lah. Okay, biasanya terdiri daripada ahli keluarga, saudara, rakan dan sebagainya. Okay, awam ni 20 hingga Okay, 2 hingga tiada had. Okey, biasanya dia 2 hingga tiada had. Okey. Apa kelebihan? Okey, apa kelebihan? Okey, secara
berhad kita panggil secara syarikat. Syarikat punya kelebihan adalah very simple. Modal dia besar. Satu, dia punya modal ni memang besar. Okey. Dua, dia memang tahan lama di pasaran. Kewujudan kekal kita panggil. Okey, maksudnya dia boleh tahan untuk satu jangka masa yang begitu lama. Okey. Tetapi dia ada beberapa kekurangan. Cukai tinggi. Syarikat normally cukai tinggi. Dia kena tanggung benda tu. Penubuhannya rumit. Banyak syarat. Banyak apa kita panggil, banyak peraturan. Okey. So ini kelemahan mereka. Okey. Next slide please. Okey. Next, I memberi penekanan kepada benda ni. Okey, benda yang saya bagi penekanan sekarang adalah sektor perniagaan. Okey, sektor perniagaan. Even benda ni you jumpa dekat ekonomi juga. Okey, dalam ekonomi, sektor ekonomi. Yang ni sektor perniagaan, sama juga. Okey, kita ada 3 jenis sektor. Utama, utama, kedua, ketiga, juga dipanggil, utama tu primer, kedua tu sekunder, ketiga tu tertier. Okey, Malaysia ada 3 jenis ekonomi sekarang. Okey, hari ini. Negara ini mempunyai 3 jenis ekonomi. Okey, apa 3 jenis ekonomi ini? Sektor utama dulu. Tengok sektor utama dulu. Sektor utama adalah mengeluarkan sesuatu daripada alam ini secara semula jadi. Kita juga panggil ia sebagai bahan mentah. Pertanian, perlombongan, perikanan, pembalakan. Ni kita panggil sebagai sektor utama. In English kita panggil benda ni sebagai agriculture concept. Okey, sektor utama ni segala benda yang kamu dapat dari alam ni secara semula jadi dari alam ni. Kita panggil benda ni sebagai bahan mentah. Ni sektor utama. Lepas tu kita ada sektor kedua. Sektor kedua ni lagi bagus. Sektor kedua ni tengok betul-betul. Sektor kedua adalah aktiviti memproses bahan mentah dari sektor pertama untuk dijadikan sebagai barang siap dan barang separuh siap. Sektor kedua adalah sektor yang memproses bahan mentah menjadi barang siap dan barang separuh siap. Ini sektor yang kedua. Sektor yang kedua ni melibatkan beberapa benda. Pembuatan dan juga perkilangan. Pembinaan, kejuruteraan, pembekalan tenaga. Kita ada 4. Pembuatan dan pengilangan inilah exactly tukar bahan mentah jadi barang siap ataupun barang separuh siap. Pembekalan tenaga adalah membekalkan tenaga seperti air, elektrik dan sebagainya. Okay? Sektor ketiga. Sektor tertier. Sektor ketiga adalah sektor tertier kita panggil. Okey. Sektor ketiga merupakan perkhidmatan. Kita pernah belajar juga benda ni dulu. I'm sure you pernah dengar dekat sekolah pun dulu perkataan ni. Okey, perkhidmatan. Yes, service. Benda yang kamu tak boleh nampak, benda yang kamu tak boleh sentuh, benda yang tak ada bentuk fizikal. Ini kita panggil perkhidmatan. Perkhidmatan adalah benda yang tak boleh nampak, tak boleh sentuh, tidak ada bentuk fizikal, tetapi kita dapat faedah daripadanya. Okey, contoh. Okey, perkhidmatan adalah seperti pelancongan, pendidikan dan sebagainya. Okey, so sektor perkhidmatan. Oh, kita ada 3 sektor perniagaan cikgu. Yes, utama, kedua, ketiga. Sebenarnya trend Malaysia ni macam ni. Pada peringkat awal negara ini merdeka sekitar 1960-an. Okey, negara ini bergantung kepada sektor utama. Kemudian berlaku satu perubahan besar dalam ekonomi kita di mana kita mula masukkan sektor kedua bermula tahun 1970-an dan 80-an. Bermula tahun 90-an, sektor perkhidmatan mula berkembang di Malaysia. So hari ini Malaysia punya fokus lebih kepada sektor ketiga, kemudian sektor kedua, kemudian sektor utama. Okey, sebenarnya ramai golongan muda tidak berminat untuk bekerja di sektor utama hari ini. Okey, so ini 3 sektor yang harus you kena belajar. Saya mungkin yakinlah kalau ada beberapa soalan berkaitan macam kebat
Mungkin mereka kaitkan kenapa sektor utama kurang diminati oleh generasi muda Malaysia. Kenapa kita terpaksa mengambil pekerja dari luar. So you kena ingatlah, you tengok sektor utama. Apa kelemahan sektor? Kerja fizikal yang kuat. Mungkin gaji dekat sini rendah. Suasana kerja pun tak begitu bagus. So mungkin inilah antara sebab kenapa orang kurang berminat dengan sektor utama. Okay? So ingat benda ni betul-betul. Next slide please. Alright. Bab 2. Trend semasa dalam perniagaan. Okey. Sebenarnya dalam bab ni you ada belajar beberapa tindakan-tindakan kerajaan menangani beberapa masalah di negara ini dari segi ekonomi. Dalam bab ni kamu ada belajar cara-cara, langkah-langkah tanggungjawab kerajaan menyelesaikan beberapa isu ekonomi. Salah satu benda saya nak kamu fokus dalam bab ni adalah konsep guna tenaga penuh. Konsep guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh ialah apa? Ramai orang di negara ini ada kerja. Hanya 4%. Pengangguran. Kurang 4% pengangguran dalam negara. Kurang 4% pengangguran dalam negara. Maksudnya 96% dan selebihnya rakyat Malaysia memiliki kerja. So ini guna tenaga penuh. Okay? So apa kita nak bincang di sini? Jenis pengangguran. Okay. Kamu boleh tengok dekat sini dengan lebih jelas. Kita ada 4 jenis pengangguran di sini. Oh, 4 jenis pengangguran. Yes. 4 jenis. Sebenarnya COVID-19 ni memberikan sedikit pengajaran kepada kita tentang jenis-jenis pengangguran yang berlaku di Malaysia sekarang. Kamu tengok, pengangguran nombor 1 saya nak sentuh di sini adalah pengangguran bermusim. Cikgu, pengangguran bermusim ni apa, cikgu? Pengangguran bermusim adalah seseorang itu akan menjadi penganggur selepas tempoh kerjanya tamat. So, maksudnya dia hanya kerja untuk certain musim sahaja. Lepas tu dia jadi menganggur. Apabila tugas dia tamat, dia akan menjadi penganggur. So, ini pengangguran bermusim. Sebenarnya yang ni kurang berlaku di Malaysia lah. Kurang berlaku. Dan memang ramai orang pun tak masuk dalam jenis kerja macam ni. Kurang berlaku. Tetapi ada yang berlaku juga. So, langkah kerajaan. Pengangguran bermusim. Pekerja itu bekerja dalam sesuatu masa saja. 1 tahun ke 2 tahun ke macam tu je. Lepas tu dia jadi penganggur. Sebab dia tak ada kerja lagi. Apa langkah kerajaan? Langkah kerajaan di sini adalah memberi insentif kepada perniagaan tersebut supaya perniagaan tersebut dapat mengekalkan pekerja-pekerja mereka dan jangan buang mereka. 2. Pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran. Cikgu, pengangguran kitaran ni apa, cikgu? Pengangguran kitaran adalah pengangguran yang berlaku apabila ekonomi negara meleset. Kita selalu dengar perkataan ni. Now the economy is drop lah. Now the economy is not good lah. Tapi kita tidak faham maksud itu. Kita cuma bercakap saja benda ni. Inilah orang panggil kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi bermaksud ekonomi negara menjadi lembab, kurang aktif. Ini bahaya. Sebab pada waktu ni, beberapa company akan bankrupt. Tutup operation mereka. Kurangkan pekerja mereka. Di sinilah berlaku pengangguran kitaran. Di mana firma mengkurangkan pekerja-pekerja mereka. Apa kerajaan kena buat? Inflasi ke, kemelesetan ke, kerajaan ada 2 cara. Dasar fiskal dan juga kita panggil sebagai dasar kewangan. Kalau kerajaan buat dua-dua benda ni, kerajaan memang boleh cover benda ni. 3. Pengangguran berstruktur. Pengangguran berstruktur, apa ni, cikgu? Pengangguran berstruktur adalah pengangguran yang berlaku apabila struktur ekonomi negara berubah. I bagi satu contoh. Pada tahun 1960-an, Malaysia punya ekonomi adalah kegiatan pertanian, perlombongan, perikanan. 70-an, berlaku perubahan.
di mana kilang-kilang diwujudkan. 80-an, kilang industri berat dipanggil, diwujudkan. 90-an, pengaruh perkhidmatan mula masuk ke Malaysia. Okey, you tengok struktur ekonomi Malaysia berubah. Kalau struktur ekonomi Malaysia berubah, pekerja juga harus bersedia untuk mengubah dia punya kemahiran dan punya kualiti. Bagi satu contoh, sekarang pun kita mengalami benda tu. Kebanyakan kerja di atas talian, online, termasuk teaching. Katakan ada seorang guru, dia memang pakar, dia boleh ajar dengan whiteboard, blackboard, semua dia boleh. Tapi dia tak tahu guna device. Dia tak tahu guna komputer. Dia tak boleh handle online teaching. Dia kata, saya tak boleh buat, saya tak tahu buat. Rugi. Sebab dia tidak ikut perubahan struktur ekonomi Malaysia. So di sini akan berlaku apa? Dia hilang kerja, dia hilang dia punya bisnes, dia rugi. So dialah kita panggil penganggur struktur. So penganggur struktur adalah apabila struktur ekonomi berubah, seorang pekerja itu tidak mengubah kemahiran dia, tidak mengubah sikap kreatif dia. Okey? So kerajaan kena buat apa di sini kelas? Okey? Kerajaan kena memastikan perancangan ekonomi yang sesuai supaya pekerja-pekerja itu tidak tercicir. Pengangguran teknologi. Very simple. Saya menjalankan perniagaan restoran. Saya ada 10 pekerja. Okey, tiba-tiba I beli robot daripada negara Jepun. Saya nak robot ambil order lepas ni. So saya beli 3 robot. So apa yang saya akan buat? Teknologi baru masuk, pekerja biasa saya dihentikan. Inilah dipanggil sebagai pengangguran teknologi. Apabila teknologi baru masuk, pekerja-pekerja boleh hilang kerja sebab dia tak setanding dengan robot. Dia tak setanding dengan teknologi tersebut. Okey, so ini pun memang berlaku di negara ini dalam beberapa bidang, beberapa sektor. Okey, so apa yang kita kena pastikan di sini, gunalah, kerajaan kena pastikan guna mesin tertentu saja. Jangan guna banyak mesin sampai orang hilang kerja. Okay? So next slide please. Alright, inflasi dengan deflasi. Okay, tengok slide yang cikgu tunjukkan dekat sini. Inflasi dengan deflasi. Benda ni memang orang kena belajar. Okay, benda ni penting dalam ekonomi pun, dalam perniagaan pun. Okay? I bagi dekat sini kepada kamu, you boleh nampak dekat sini. I bagi maksud, cikgu bagi faktor, cikgu bagi kesan, cikgu bagi langkah. Okey, I mulakan dengan maksud. Maksud inflasi. Kenaikan harga barang secara berterusan. Kenaikan harga barang secara berterusan, itu inflasi. Barang ini naik harga secara berterusan. Cannot stop. Tidak boleh menghentikan. So ini orang panggil inflasi. Okey. 2. Kenapa inflasi ini berlaku? Tengok faktor. Peningkatan permintaan. Benda itu diminta banyak oleh orang. Jadi benda tu naik harga. Lepas tu peningkatan, kos pengeluar. Peningkatan kos pengeluar. Yes, dalam ekonomi pun sama juga. Permintaan naik, kos pengeluaran naik. Barang yang diimport menjadi mahal. Sebab tu inflasi berlaku. Apa kesan inflasi? Pendapatan boleh guna kita jatuh. Kuasa beli kita jatuh. Inflasi punya time, siapa mampu beli barang? Siapa memang boleh minta permintaan yang unlimited? Maksudnya tiada kawalan. Okey, kuasa beli kita jatuh. Kos sara hidup kita meningkat. Dalam English kita panggil living cost. Maksudnya, hari-hari you keluarkan banyak duit untuk hidup. Beli barang, beli makan, bayar tu, bayar ni, semua dah naik. Kos sara hidup kamu meningkat. Okey? Beban kehidupan rakyat meningkat. Okey, langkah. Langkah ni dibuat oleh siapa? Kerajaan. Orang yang penting menangani isu inflasi. Apa kerajaan perlu buat? Meningkatkan kadar faedah. Kerajaan dengan bank negara, kedua-dua akan mengambil langkah. Ni macam disiplin di kalangan anak-anak. Siapa kena kawal? Mak ke bapa? Kalau tanya saya dua-dua, satu je tak cukup. So samalah dalam kes ni. Inflasi ke deflasi ke, dua-dua orang kena tanggungjawab.
Satu kerajaan, satu bank negara. Satu mata, satu mata. Lebih kurang macam tu. Okay? So, apa yang boleh dibuat oleh bank negara? Naikkan faedah. Kalau bank negara menaikkan faedah, rakyat akan suka simpan duit dalam bank. Jadi, permintaan sesuatu barang jatuh. Harga kembali asal. Lepas tu, kerajaan memperkenalkan beberapa dasar. Seperti just import barang yang penting saja. Jangan import semua barang. Import barang yang penting. Memberi subsidi kepada pengeluar. Ketiga, memberi subsidi kepada pengeluar supaya pengeluar dapat mengkurangkan kos pengeluaran. Kalau pengeluar mengurangkan kos pengeluaran, harga jualan pun menjadi murah. Okey, deflasi. Opposite untuk inflasi. Okey, deflasi adalah opposite untuk inflasi. Okey, cuba ingat benda ni dengan betul-betul. Okey, kalau kamu tengok benda ni dengan betul-betul, deflasi kita tengok. Okey, kita tengok contoh macam deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang secara berterusan. Kalau inflasi ini harga barang naik, deflasi adalah harga barang turun. Okey, so kalau harga barang turun, okey ke? Rakyat okey lah. Pengeluar tak boleh lah. Pengeluar mesti sedih lah, nangis lah. Duduk rumah nangis setiap hari. Okey, sebab dia akan rugi. So, kenapa benda ni berlaku? Kenapa harga barang jatuh, cikgu? Very simple. Rakyat kurang mampu belanja. Rakyat tak mampu belanja. Apabila rakyat tak mampu belanja, deflasi akan berlaku. Okey, sorry. Deflasi akan berlaku. Kalau rakyat tak mampu belanja, deflasi akan berlaku. Okey, so rakyat juga ada satu idea. Dia tak belanja sekarang. Dia menangguhkan perbelanjaan dia. Sebab dia yakin harga barang jatuh di masa depan. So, dia tunggu, dia stop perbelanjaan dia sebab dia yakin harga barang jatuh di masa depan. Kalau benda ni tak berlaku, rugi. Okay, so deflasi akan berterusan. Deflasi sebenarnya akan menjejaskan aktiviti perniagaan. Kalau aktiviti perniagaan terjejas, firma tak mampu menanggung semua kos. Firma akan kurangkan pekerja-pekerjanya, pengangguran meningkat di Malaysia. So, inflasi dengan deflasi, saya punya nota dekat sini, memang really will help you. You just go through kedua-dua benda ni later, okay? Mesti akan membantu kamu. Okay, next slide please. Okay, faktor yang membawa perubahan persekitaran perniagaan. Okay, sebenarnya benda ni very simple. Okey, faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Kenapa persekitaran perniagaan boleh berubah? Ada dua faktor. Satu, faktor dalaman. Dua, faktor luaran. Faktor dalaman, faktor luaran. Saya nak kamu fokus kedua-dua faktor ni dengan betul-betul kelas. Saya nak kamu pergi faktor dalaman. Gaya pengurusan. Gaya pengurusan bermaksud macam mana sesebuah perniagaan diuruskan. Kalau ia diuruskan dengan baik, memang perniagaan akan berkembang. So, gaya pengurusan 1, sumber manusia 2, pasaran 3, pengeluaran 4, kewangan 5, teknologi dan maklumat, okay, 6, and finally, penyelidikan dan pembangunan. Okay, semua ini adalah faktor dalaman. Faktor luaran, faktor luaran. Politik, ekonomi, sosio-budaya, teknologi, ekologi dan undang-undang. So, kedua-dua faktor ni kena kaji one more time, kena belajar one more time. Okay? Cuba cek benda ni juga. Okay, next slide please. Alright, bab 3. Visi, misi dan objektif perniagaan. Visi, misi dan objektif perniagaan. Okay, next slide. Okay. Okay. Next, one more. Ni dua benda. Okay. Before that. Okay, thanks. Okay. Tengok kedua-dua benda ni. Okay, both side. Okay, tengok both. Okay. First, I pergi dekat sini. Faktor kemampuan organisasi terus beroperasi dalam industri. Bererti, bagaimanakah ataupun apakah faktor sesebuah organisasi terus kekal dalam industri. Like example, I membuka sebuah syarikat percetakan, okay, printing, 2001, contohlah.
Sekarang 2021, saya masih menjalankan perniagaan ini. So inilah dipanggil sebagai faktor kemampuan organisasi terus beroperasi dalam industri. Okey, kenapa organisasi saya masih ada walaupun dah lebih 20 tahun? Satu, kewangan yang bagus. Number one, kedudukan kewangan yang bagus. Number two, teknologi-teknologi baru yang saya gunakan dalam perniagaan saya. Tiga, sumber manusia yang saya ada. Okey, nombor empat, share pasaran. So ini 4 faktor yang membolehkan sesebuah organisasi terus kekal. Okey, dalam industri. Lepas tu kita tengok 11 ni. Ni. Kesan jika kita gagal mencapai objektif perniagaan. Kamu membuka sesuatu perniagaan, tapi kamu gagal mencapai objektif perniagaan tersebut. Banyak kesan, banyak masalah. Tengok nombor 1. Jualan kamu merosot. Nombor 2. Tidak mampu membayar kos perniagaan. Kos dah banyak. Nombor 3. Gagal dalam persaingan. Nombor 4. Imej perniagaan terjejas. Nombor 5. Tidak mampu mengembangkan perniagaan. So, I nak dua-dua ni kamu fokus. Yang ni, kenapa sesebuah perniagaan mampu kekal dalam industri? Yang ini, apa terjadi jika kamu punya perniagaan gagal mencapai objektif? Okay, next slide. Alright, sekarang kita menyentuh sedikit benda-benda penting dalam tingkatan 5. First, pengurusan sumber manusia. Kamu kena tahu beza antara sumber manusia dan pengurusan sumber manusia. Sumber manusia adalah tenaga buruh dan juga kaki tangan yang bekerja dalam sesuatu industri. Tenaga buruh dan kaki tangan yang memberi sumbangan fizikal dan mental dalam sesuatu organisasi. Pengurusan sumber manusia bermaksud macam mana sumber manusia itu diuruskan. Okay? So di sini saya nak menyentuh dua benda. First, kepentingan pengurusan sumber. Kenapa sumber manusia ini penting? Okay, minta maaf. Kepentingan pengurusan sumber manusia patut. Okay, sorry. So kenapa pengurusan sumber manusia ini penting? Okay, lepas tu saya akan menyentuh one more. Peranan pengurusan sumber manusia dalam sebuah perniagaan. Okay, saya miss perkataan manusia, so tolong cek dekat sini ya. Okay, first, kepentingan pengurusan sumber manusia. Di setiap tempat kerja, pengurusan sumber manusia mesti ada. Human resource management kita panggil. You tahu kenapa mereka perlu ada? Mengapa mereka perlu wujud? Okay, so jawapan nombor 1 adalah memastikan sumber manusia sentiasa mencukupi. Maksudnya, di tempat kerja tu, kita kena pastikan pekerja selalu cukup. Kalau pengurusan sumber manusia tak ada, siapa bagi report? Oh, cikgu, dia tak datang kerja. Dia dah berhenti kerja. Dia tak suka kerja. So, siapa bagi report tu? Sebab tu kita perlu ada pengurusan sumber manusia. 2, mengagihkan sumber manusia secara berkesan. Kalau kita ada pengurusan sumber, baru kita boleh mengagihkan sumber manusia secara berkesan. Maksudnya, you kerja dekat atas, you kerja kat bawah, you lagi bawah. Okay, something like that. Okay. Pengurusan sumber manusia penting sebab ia menjaga kebajikan pekerja, menjaga prestasi pekerja, motivasikan pekerja. Yang ni semualah kepentingan kenapa kita perlu ada sumber manusia. Okay. Kemudian, kita juga patut kena fokus peranan pengurusan sumber manusia. Peranan pengurusan sumber manusia. Okey. Sumber manusia ni actually mempunyai beberapa peranan. Okey, 1, mereka yang actually membuat banyak perancangan. Okey, banyak perancangan dibuat oleh mereka. Mereka sebenarnya rekrut pekerja, ambil pekerja, mengikut kaedah yang sesuai. Okey, dan mereka juga actually melakukan aktiviti-aktiviti yang tambahan-tambahan seperti membentuk satu persekitaran pekerjaan yang lebih harmoni dan lebih sesuai dan sebagainya. Okey, so 2 benda, kepentingan pengurusan sumber, peranan pengurusan sumber. Dua-dua ni you kena cover sikit. Okey,
Next slide. Okey. 3 benda dekat sini ya. Tengok betul-betul 3 benda ni. Sistem pengajian 1. Faedah 2. Faktor penentu gaji 3. So, saya ada 3 benda saya masuk dalam satu slide yang sama supaya mudah untuk kamu belajar. Okey. Sistem pengajian. Mula-mula saya nak masukkan benda ni first. Sistem pengajian. Sebenarnya kita ada 3 jenis gaji. 3 jenis gaji. 1 gaji asas. 2 upah, 3 allowance. Okey. First pergi kepada gaji asas dulu. Okey, tengok gaji asas. Gaji yang tidak melibatkan. Gaji yang tidak melibatkan sebarang pembayaran tambahan. Kita panggil dalam English basic salary. Contoh, saya merupakan syarikat A. Kamu datang bekerja dengan saya. Kamu pekerja saya. Saya berjanji dengan kamu, saya akan memberikan RM3,000 sebulan sebagai gaji asal. Gaji asal. So, itulah kamu punya gaji asas sebenarnya. Okay? Basic salary. Dia tak campur dengan apa-apa allowance, bonus, commission dan sebagainya. Okay? So, next. Nombor 2, upah. Ramai orang sebenarnya ingat gaji dengan upah ni lebih kurang, dua-dua ni sama. Sebenarnya dua-dua ni lebih kurang sama. Bukan exactly sama, lebih kurang sama. Okay? Upah ni apa? Dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam dia bekerja atau hari dia bekerja. Sebenarnya upah ni berdasarkan tempoh jam dia bekerja dan juga tempoh hari dia bekerja. Okay, 3 allowance. Allowance merupakan satu bayaran tambahan kepada pekerja. Normally allowance bergantung kepada jenis jawatan. 2, faedah. Ini merupakan faedah yang kamu terima. Okey, 1, sebenarnya minta maaf, bukan bayaran tunai, bonus tunai. So, nombor 1 ni sebenarnya bonus tunai, bukan bayaran tunai. Okay? 2, commission. 3, kemudahan cuti. 4, caruman KWSP. KWSP dalam English EPF. Di mana apabila kamu bekerja, sebahagian duit kamu, lebih kurang 10 hingga 12% duit kamu akan dimasukkan dalam satu tabung, dipanggil KWSP. Majikan kamu punya bos, dia pun masuk duit dalam tu. So, apabila kamu bersara, duit itu akan diberikan semula kepada kamu. Sebenarnya caruman KWSP penting untuk hari tua kamu, lepas kamu bersara. Perkeso. Perkeso merupakan suatu perlindungan yang diberikan semasa kamu bekerja. Perlindungan. Perlindungan kewangan. Apa-apa berlaku kepada kamu di tempat kerja, kamu akan mendapat perlindungan kewangan. That is perkeso. Okay? Dalam English kita panggil SOCSO. Okay? Kemudian kita ada insurance, kemudahan perubatan. Ini faedah yang kamu dapat dalam tempat kerja ataupun dalam sesuatu perniagaan. Okay? Next, faktor penentu gaji. Okay, faktor penentu gaji. Dalam subjek ekonomi pun benda ni ada. Okay, cikgu, kenapa gaji kita biasanya tak sama? Kenapa dia punya gaji tinggi? Saya punya gaji rendah. Tengoklah ni sebab. Kenapa gaji kita tak sama? Apa faktor mempengaruhi gaji kita? 1, kemampuan organisasi. Saya ada kedai jual buku. Encik Ismail ada kedai menjual buku. Saya bayar pekerja saya seorang 1,000. Encik Ismail membayar seorang 1,500. So dia boleh bayar tinggi untuk pekerja dia tapi saya tak mampu. So ini orang panggil kemampuan organisasi. Dia mampu, saya tak mampu. 2, bentuk dan jenis tugas. Bentuk dan jenis tugas. Setahu saya, kerja-kerja yang sukar, kerja-kerja yang bahaya, hari ini mendapat gaji yang mahal. Sebenarnya saya pernah tengok, pemandu-pemandu lori besar, lagi tinggi gaji dia berbanding dengan pekerja-pekerja yang berpendidikan. Okay? Sebab kerja mereka ni berat, susah. Okay, next. Permintaan dan penawaran buruh. Ini sangat penting. Kalaulah pasaran memerlukan banyak buruh, maksudnya tempat-tempat kerja memerlukan banyak buruh, jadi gaji buruh akan meningkat, akan berkembang. Okay? So yang ni semua adalah faktor penentu gaji. Okay, next slide please. Alright. Pengurusan sumber fizikal dan teknologi ini merupakan bab yang kedua.
pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Dalam bab 2, setahu saya ni dua benda you kena fokus. Maksudnya you kena tahu sumber fizikal ni apa, sumber teknologi ni apa. Kalau kamu dah tahu beza dua-dua dah okey dah. So setakat yang saya tahu, apa yang you kena belajar, dalam sumber fizikal ada apa? Ada lebih kurang 5 benda. 1, bangunan dan kemudahan. 2, kilang dan mesin. 3, peralatan teknologi. 4, stok. 5, bahan mentah. Okey, sebenarnya sumber fizikal adalah suatu benda yang tidak bergerak. So ini kita panggil sumber fizikal. So kita ada 5 sumber fizikal macam tadi cikgu explain kepada kamu. Bangunan dan kemudahan, okey, kilang dan mesin, peralatan teknologi, stok dan juga bahan mentah. Bangunan dan kemudahan sangat penting dalam perniagaan sebab ia merupakan tempat sesuatu operasi pengeluaran berlaku. So tempat berlakunya pengeluaran. Okay, please remember this. Okay, manakala dalam sumber teknologi kita ada lebih kurang 3 sahaja. Arta intelek. Arta intelek ni datang daripada sikap kreatif dan inovasi. Okay, seseorang. Okay, harta ni boleh dijual, disewa, tak ada masalah. Okay. 2, lesen perisihan. Lesen perisihan ni sangat penting. Tanpa lesen perisihan, kalau kamu nak menjalankan sesuatu, okay, sebenarnya dia salah dari segi undang-undang. Okay. Lepas tu kemahiran dan juga pengalaman. Okay. Ingat benda ni. So sumber fizikal and sumber teknologi dua-dua ni kena ingat betul-betul. Okay. Next slide please. Okay. Bab 3 penting. Saya nak kamu kawal bab ni betul-betul. Sumber pembiayaan perniagaan. Boleh tengok kat sini. Sumber pembiayaan perniagaan. Okey. Sebenarnya dalam perkataan lain, sumber pinjaman perniagaan. Sesuatu perniagaan dapat duit dari mana? So ini tajuk dia. Sumber pinjaman. Okey. Kita ada 2 jenis pinjaman. Satu pinjaman dalaman, satu pinjaman luaran. Pinjaman dalaman adalah datang daripada kita punya duit sendiri. Kita panggil simpanan peribadi kita. Simpanan peribadi. Maksudnya kamu keluarkan duit yang kamu simpan di bank untuk memulakan perniagaan, untuk mengembangkan perniagaan, okey? Ataupun kamu ambil duit modal daripada untung. Kita panggil rizab. Modal daripada untung, kita panggil rizab. Apa benda ni cikgu? Very simple. Di mana syarikat kamu mendapat untung, tapi untung itu kamu tak agihkan. Kamu tak agihkan kepada kamu punya, kita panggil apa? Pelabur-pelabur. Kamu masih simpan duit itu untuk mengembangkan perniagaan kamu. Okay? Sumber pembiayaan luaran. Alright. Ini banyak. Kita ada agensi kerajaan, kita ada bank dan institusi kewangan. Okay? So yang ni dah clear. Sorry. Sumber pembiayaan dalaman ni je. Lain tak ada. Sumber pembiayaan luaran ada lagi banyak. Okay, next slide. Ni dia. Ni benda-benda yang memberikan kamu duit untuk menjalankan perniagaan. Okey, 1, bank dan institusi kewangan. Bank dan institusi kewangan. Kamu boleh dapat pinjaman dari bank dalam bentuk modal perniagaan. Modal perniagaan ni you pinjam lah. Pinjam dalam jangka masa pendek ke panjang ke macam tu lah. Okay? Sewa beli. Sewa beli ni kaedah membuat pembayaran secara ansuran tapi lebih tinggi daripada harga benda asal itu. Pajakan. Kamu kena pajak sesuatu harta, baru kamu dapat pinjaman. Maksudnya you bawa grand rumah kamu ke geran tanah kamu. Overdraft. Share. Okey, agensi. Tengok agensi. Okey. Ada banyak agensi dekat sini. Okey. Kita ada contoh-contoh seperti Agrobank, Mara dan sebagainya. Agrobank, Mara dan sebagainya. So yang ni semua adalah agensi kerajaan. So ni dua tempat. 2 tempat. Satu bank, satu lagi agensi kerajaan yang you boleh pinjam. Nota ni sure membantu kamu. Next please. Okay.
Simpanan peribadi, dia punya kekuatan dan dia punya kelemahan. Tengok kekuatan, kelemahan. Kekuatan ada 3. Modal memang tersedia. Jimat masa kerana tak perlu tunggu prosedur pembiayaan daripada mana-mana institusi. Tidak perlu membayar faedah pinjaman sebab itu duit kamu. Yang ni dia punya risiko lah. Dia punya kelemahan lah. Okay, ada banyak. Okay, next slide. Okay. Yang ni kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan luaran. So, apa kelemahan, apa kekuatan, cikgu dah bagi dekat sini semua. Kalau boleh fokus benda ni juga. Okay, next slide. Okay, next. Okay, kelas. Finally. Okay, bab 5, tingkatan 5. Okay, saya nak kamu belajar juga. Persediaan menjadi usahawan. Kalau kamu nak menjadi usahawan, kamu kena ada beberapa ciri-ciri seperti ini. Ciri-ciri kepribadian menjadi usahawan. Seorang usahawan, kalau you nak jadi usahawan, you kena berani mengambil risiko. You kena tabah. You mesti orang kreatif. You mesti orang panggil ambil peluang. Yakin pada diri dan sebagainya. Okay? So yang ni adalah satu perkara yang you kena fokus. Kekuatan diri usahawan and kelebihan menjadi usahawan. So semua benda ni you kena cover. Bab 5 kalau boleh belajar benda ni juga. Sebab saya rasa ada peluang juga benda ni boleh keluar. Okay? So kelas, secara kesimpulannya, okay, so fokus benda-benda yang saya bagi dekat kamu. Tapi you kena belajar semua bab. Saya bukan kata you kena belajar bab ni lah, bab tu lah, bukan macam tu. You orang kena belajar semua. Okay? Bab 1, form 4 dengan form 5, tingkatan 4 dan 5. Kalau boleh mesti belajar. Sebab biasanya ada soalan. Okay? So, semoga anda berjaya dalam peperiksaan anda. Walaupun pelbagai cabaran yang kamu menghadapi sekarang. Saya harap kamu berjaya. So, good luck untuk kamu semua. Okay? So, see you. Bye-bye.